Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat kita bertemu, menyambung kembali sisa-sisa umur yang Allah berikan, yang mudah-mudahan kedatangan kita ke majlis ilmu akan menyebabkan iman itu menyubur, kerana yang akan menemui Allah SWT di akhirat kelak bukan dibangga-banggakan itu pada anaknya, pada keturunannya, pada hartanya, tetapi Allah nyatakan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak akan memberi manfaat anak pinak dan juga harta benda yang dibawa bertemu dengan Allah, kecualilah seorang itu datang dengan bawa hati yang selamat sejahtera. Kata para ulama, itulah hati yang ikhlas beribadah kepada Allah SWT. Jiwa yang tenang maksudnya jiwa yang beribadah kepada Allah SWT ikhlas kerananya, dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala tindak tanduknya dan juga amalannya. Topik kita pada pagi ini adalah perkara-perkara yang menyebabkan hati itu menjadi lapang. Lapang hati adalah satu anugerah daripada Allah SWT. Kerana itu Nabi SAW sentiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tardha biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Iaitulah maksudnya, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, aku mohon kepadamu jiwa yang tenang, hati yang lapang. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik, beriman akan ada pertemuan denganmu. Wa tardha biqada'ik, dan rida dengan segala takdirmu. Wa taqna'u bi'ata'ik, dan qanaah, merasa cukup dengan apa yang kau berikan, kerana engkau lah yang maha mengetahui keperluan aku lebih daripada apa yang aku mahu. Allah akan berikan kepadamu, wahai saudara, bukan apa yang kau mahu, tetapi apa yang perlu dalam pengetahuan Allah SWT untuk dirimu. Ketika Nabi SAW menjalankan tanggungjawab dakwah, maka banyaklah tekanan yang dialami oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, satu demi satu. Kehilangan orang yang tersayang, disekat, dianiaya, dicurahkan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam bahagian-bahagian daripada anggota binatang yang telah disembelih yang busuk itu ibarat bangkai. Tetapi Allah SWT telah melegakan Nabi SAW dengan turunnya surah Asy-Syarh. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Turun ayat ini bagi memberikan ketenangan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atas musibah, ujian, cabaran, segala yang baginda lalui dalam dakwah itu memang perkara yang perit-perit belaka. Menjalankan Islam ini jangan harapkan kapet merah dibentangkan, jangan harapkan limpahan kurnia, kemewahan dunia, tidak ada itu semua. Kalau ada, ternyata ia merupakan fata morgana yang menipu. Maka tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, mengapa hati itu menjadi tenang, hati itu menjadi lapang? Kadang-kadang kita melihat sebuah rumah besar, diketahui siapa penghuninya, pemiliknya,
tetapi yang tinggal rumah itu bukan penghuninya. Yang tinggallah pembantu rumahnya. Mungkin si fulan itu berada di satu hospital, satu unit daripada hospital yang dikonvertkan untuk menjadi ruang baginya. Matinya fulan bin fulan nanti beri kesan kepada bursa saham. Maka jangan diberitahu dia sakit sekarang, dia sedang duduk tenat mengalami hari-hari kematiannya di hujung usianya itu. Dia tinggal dengan dirinya, tak ada siapa mempedulikannya. Itulah dia hakikat kehidupan. Jangan disangka rumah yang besar, yang luas itu dipenuhi dengan kemewahan itu senang lenang hati penghuninya. Belum tentu lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah tabaraka wa taala. Jadi ukuran kepada ketenangan ini bukan pada rumahnya, pada keretanya, pada hartanya, pada pangkatnya, pada apa yang manusia perhatikan, tetapi ia merupakan satu anugerah daripada Allah SWT. Sebab itu kata para salafus salih, "Law ya'lamul muluk was-salatin ma nahnu fihi min khairin la jaladuna bisuyuf." Kalaulah pemimpin-pemimpin besar ini mengetahui bahawa nikmat yang mereka cari pada harta yang banyak itu, kemewahan hidup itu, anugerah yang banyak melimpah ruah itu, mereka tidak menemuinya sebenarnya pada hakikat seperti itu. Yang sebenarnya dia ditemui pada 2 rakaat tahajud pada waktu malam, yang kami orang biasa-biasa ini yang menikmatinya. Seandainya mereka tahu sebenarnya apa yang mereka cari itu ada pada kami, tentu mereka akan membunuh kami kerana tamakkan apa yang ada pada kami yang tidak ada pada mereka. Yang mereka sangkakan itu merupakan mereka memperolehinya, tapi tidak sama sekali. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, bagaimana kehidupan ini boleh menjadi tenang? Hati itu milik Allah SWT. Kerana itu dalam doa yang lain Nabi ungkapkan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta ghairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berilah kepada hatiku ini ketenangannya, kebersihannya. Engkaulah pemiliknya dan yang mengurniakan, yang menjadikannya. Ya, jadi bila kita menyedari bahawa hati ini milik Allah SWT, yang mendatangkan ketenangan padanya adalah Allah SWT juga. Sebuah kereta yang kita beli itu mustahil kalau kita nak servis dia tanpa kita mengetahui apakah manual pembuat kereta tersebut. Kita baca, kita hantar ke tempat yang betul untuk diservis. Yang mana kalau kita gagal buat demikian, kereta ni mungkin akan meragam. Maka demikian juga apa yang Allah Ta'ala kirimkan kepada kita, perutusan kepada Nabi Muhammad SAW, itu merupakan manual kehidupan kita. Yang mana Allah menyatakan sebagai contohnya dalam surah Al-Furqan ayat ke-32, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Berkatalah orang-orang kafir itu, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Kenapa Quran turun perlu peringkat? Golongan musyrikin ini cari dalil dan juga alasan untuk menolak Nabi SAW. Lalu bertanya kepada orang-orang Islam keliling Nabi ini, mengapa Quran tak turun sekaligus? Kan senang kalau kita nak baca. Maka jawapan Allah SWT, kadzalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Sungguhnya Quran ni kami turunkan dia berperingkat-peringkat. Kalau kami turunkan sekaligus nanti berat nak diamalkan. Susah. Tengok dalam kes sebagai contoh menyebabkan arak. Berapa kali Sayyidina Umar datang bertemu dengan Nabi kita SAW untuk bertanya kepada Rasulullah, arak ini menyebabkan kemusykilan, menyebabkan berbagai perkara-perkara pergaduhan, persisihan, wahai Nabi. Beritahulah kepada kami satu bayan syafi, satu penerangan yang menghilangkan keresahan ini. Turun ayat-ayat berkaitan dengan arak ni berapa kali tuan-tuan, sehingga sampai kepada ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibu. Berapa kali turun ayat Quran dalam kes melibatkan arak. Ya, jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, turunnya Al-Quran ini berperingkat pada zaman Nabi SAW, lalu Allah jelaskan untuk kami tetapkan hatimu dengannya wahai Muhammad. Maka kata para ulama, membaca Al-Quran ini boleh menyebabkan tathbit al-fuad, menyebabkan hati itu menjadi tenang, hati itu hilang daripada kegelisahannya. Ya, dalam hadis yang banyak, contohnya riwayat Al-Hakim, man qara'a 10 ayatin fil laila lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang baca 10 ayat
seharian, semalaman, maka Allah akan selamatkan dia daripada penyakit ghaflah. Ghaflah ni maknanya lalai. Bila tengok pada hari ni tuan-tuan, apa ramai orang yang lalai. Kita tengok dalam media sosial perkembangan berada luar negara, macam-macam perkara. Di hujung jari kita boleh cek, tengok orang itu, orang ini, dan hati kita mula rasa lalai. Tengok kehidupan orang, kita rasa nak macam tu. Tengok kereta orang, kita rasa yang Allah beri pada kita tak memadai lagi. Tengok rumah orang, kita rasa yang kita punya sempit. Lalu hati itu menjadi gelisah. Ya, mengapa tidak di-spend masa, instead of kita sibuk baca, melihat, mengambil tahu perkembangan luar yang kebanyakannya tak ada manfaat untuk diri kita, berbanding dengan kita membaca Al-Quranul Karim. Jadi ambillah peluang untuk baca satu hari, semalaman, sekurang-kurangnya 10 ayat. Wa man qara mi'ata ayatin kutiba minal qanitin. Siapa yang baca 100 ayat semalaman, maka dia menjadi orang yang qunut, orang yang taat pada Allah SWT. Dia rasa seronok beribadah kepada Allah. Kemanisan beribadah kepada Allah ini lahir dengan mujahadah. Mujahadah salah satu maksud daripadanya membaca Al-Quran, mengatasi kepentingan dan keseronokan hidup. Untuk kita peruntukkan masa. Baca Quran bukan bila ada masa. Wujudkan masa untuk baca Al-Quran. Macam kita sembahyang, tengoklah ada masa nanti sembahyang lah. Bukan gitu. Peruntukkan masa untuk sembahyang. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, ini adalah perkara yang pertama. Tathbit al-fuad ini lahir kerana kita membaca manual yang Allah kirimkan. Macam kereta ni tadi, bila dia meragam, hendaklah dibuka manualnya, apa yang berlaku kat sini, macam mana nak repair, apa masalah yang berlaku kat sini. Hanya pembuatnya sahaja yang tahu apa masalah yang berlaku kat situ. Begitu juga Allah menjelaskan, tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, perkara yang menyebabkan hati itu tenang adalah kita ni berusaha untuk menambah iman kepada Allah SWT. Kita berusaha dalam hidup menambah simpanan kita, betul lah tu. Nanti hari tua simpanan macam mana, cukup ke tidak EPF kita, ya, kena masuk insurans itu, masuk ini, masuk trust itu, masuk ini dan sebagainya. Tak salah lah tu tuan-tuan. Tetapi berapa orang yang berat bab penambahan iman. Tahu tak kita, orang yang datang ke masjid belum tentu dia boleh mati dalam iman tuan-tuan. Orang yang pergi umrah, pergi haji, belum tentu dia boleh mati dalam iman. Ya, cukup menakutkan masalah orang mati dalam keadaan tidak beriman. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal yang mulia itu hampir-hampir dengan saat kematian, datanglah orang-orang dicintai kelilingnya. Kita ni kalau dah dekat dengan kematian, tak digalakkan membenarkan orang yang ramai masuk untuk ziarah kita. Biarlah keluarga yang terdekat saja, keluarga yang soleh saja. Maka Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah ini, dekat dengan saat matinya, anaknya datang, anak murid datang mengajar Imam yang mulia ini supaya mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Maka jawapan Imam Ahmad, La, tidak, La ilaha illallah, tidak jawapannya. Mereka pun terkejut, bimbang, gusar. Imam Ahmad itu meninggalkan kitab namanya Musnad, membacanya pun tak habis. Tak tahulah kita macam mana Imam Ahmad membuat selection pemilihan hadis yang begitu banyak, puluhan ribu tuan-tuan, besar kitab Musnad. Kita dapat baca 1 juzuk, 2 juzuk pun alhamdulillah besar. Bahasa Arabnya saja lebih pada sedepa tangan macam ni tuan-tuan, panjangnya. Ahmad bin Hanbal, dan kezuhudannya serba kekurangan hidupnya, kesederhanaan dalam hidupnya. Imam Ahmad itu pernah dikunjungi oleh seorang datang dari jauh, Khurasan ke Baghdad, 1000 batu, lebih 2000 kilometer. Datang jumpa dengannya, wahai Tuan Guru yang mulia, saya menyampaikan pesan seorang yang telah meninggal dunia di Khurasan, seorang kaya. Ini dititipkan sejumlah wang sebanyak 1000 dinar bagi pada Tuan Guru. Dia sayang pada Tuan Guru, dia so bagi pada Tuan Guru ni 1000 dinar. 1000 dinar itu nilainya macam 1 juta duit kita pada hari ini tuan-tuan. Kerana 1 dinar itu menyamai 1000 ringgit kita. Berarti kalau 1000 kali 1000, 1 juta tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Banyak wang 1 juta tu. Kalau kita ada, kita boleh bayar hutang, boleh beli kereta cash. Nampak di depan kita sebuah rumah 200,000, 300,000 pun selesa kalau duduk di luar Kuala Lumpur. Betul tuan-tuan, ada wang simpan nak pergi umrah 10 tahun sekali, 5 tahun sekali boleh. Nampak wang 1 juta tu macam-macam kita dah calculate dalam fikiran kita, bukan?
Imam Ahmad datang seorang bawa kepadanya wang sebanyak 1 juta. Tuan Guru, ini titipan daripada seorang meninggal dunia tu jauh kat Khurasan, untuk beritahu pada Tuan Guru, ini wang yang diberikan olehnya. Imam Ahmad pun melihat orang itu atas ke bawah. Dia berkata kepada orang itu, adakah aku punya jasa kepadanya? Pernah rawat pesakitnya ke? Imam Ahmad ni boleh merawat orang, tuan-tuan. Kadang-kadang dia tengah mengajar, ikut cerita-cerita yang banyak, yang warid, mutawatir. Orang datang, Tuan Guru, ada orang kena kerasukan kat tempat sekian-sekian, tolong Tuan Guru. Dia kata, aku tak sempat ni, banyak benda nak sampaikan ilmu ni, anak murid tunggu ramai. Engkau nampak tak slipper aku kat depan tu? Slipper aku tu yang paling buruk itu. Slipper Imam Ahmad itu yang paling buruk sekali yang ada di luar masjid. Betapa tidak, 18 tahun Imam Ahmad pakai slipper tak pernah tukar, tuan-tuan. Penuh dengan dawai, dengan kawat padanya untuk betulkan kalau ia putus. Penuh. Nampak tak slipper tu? Mereka pun pergi tengok, slipper ni ke Tuan Guru yang paling buruk ni? Ni dia punya. Slipper itu bawa kirim pada orang yang masrul, orang yang sakit itu, yang kena kerasukan itu. Wallahualam, tuan-tuan. Mengikut ceritanya, dengan slipper yang paling buruk itu, sampai saja di rumah yang kena jin itu bertempiaran lagi, tuan-tuan. Takutnya kepada Imam Ahmad, pada slippernya saja, bukan pada orangnya. Lalu Imam Ahmad mati, anaknya simpan slipper yang buruk itu, tuan-tuan. Dengan harapan nanti kalau ada apa-apa bolehlah buat azimat. Bukan syirik ya. Ini orang alim punya simpan, kenang-kenangan. Sentimental value, tuan-tuan ni boleh. Maka bila orang sakit, anaknya cuba pakai slipper itu, pergi pada orang yang sakit itu, jin itu bercakap dengan dia, Ahmad dah meninggal dunia kan? Ahmad dah meninggal dunia kan? Ni slipper dia sudah bukan milik dia lagi kan? Ni anak dipakai kan? Jin sudah tidak takut lagi, tuan-tuan. Ini Imam Ahmad yang warak, ini yang salih ni, yang hebat ini. Datang orang itu kirimkan wang 1 juta ringgit. Dia bertanya pada orang itu, apa sebab dia bagi pada aku ya? Adakah pernah kebaikan aku buat untuknya? Ada tak pernah hutang aku padanya yang mungkin dia bayar balik semula? Ataupun pernah aku buat satu kebaikan untuk keluarganya, merawat orang sakit di kalangannya? Jawapan orang bawa itu bertalu-talu soalan itu, tidak. Maka Ahmad berkata kepada orang itu, wang ini bukan milik aku. Bawa pulang semula kepada keluarganya, lebih memerlukan daripada aku. Padahal Imam Ahmad ini susah hidupnya, tuan-tuan. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Imam Ahmad ini susah hidupnya. Tetapi dia tidak ambil wang yang dia tidak tahu mana sumbernya. Mungkin disilap bahagi agaknya. Ahmad, ada ramai nama Ahmad. Maka, wahai saudara, aku tak perlukan wang ini, bawalah pulang. Anak Imam Ahmad menyaksikan itu, berkata kepada ayahnya, ayah, orang bagi, ambil ya. Maka jawab Ahmad, tidak nak. Yang bagi kita Allah. Orang itu pergi dengan hampa. Bayang wajahnya hampa, dengan amanah jujur di bawah orang itu. Kalau dihilangkan duit itu pun tidak ada orang bertanya pada dia, tuan. Tapi waraknya orang zaman dahulu, salihnya, takwanya. Pulang dia dengan hampa ke Khurasan. 1000 batu datang, 1000 batu pulang. Hanya untuk beritahu pada Ahmad dan beritahu pada keluarganya. Ahmad tolak pemberian ini. Ahmad tidak mahu terima. Dia tidak tahu kenapa dia kena terima benda ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal yang hebat ini, ketika hampir dengan matinya, anak-anak muridnya pujuk dia untuk ucap kalimah la ilaha illallah. Dia kata tidak. Mengapa? Akhir sekali Ahmad masih lagi diberi nyawa untuk menjawab pada anak dan juga keluarganya. Anak-anakku, anak-anak muridku, sebenarnya aku tidak menolak kalimah la ilaha illallah itu, bukan kerana aku menolak kalimah tersebut. Sewaktu engkau mentalqin dengan aku kalimah itu, datang syaitan juga dalam rupa berserban, berjubah macam kamu semua ini, berkata kepadaku, wahai Ahmad, nampaknya selamat engkau daripada kami, wahai Ahmad. Selamat engkau punya daripada kami ya. Kalau aku katakan ya, maka aku mati dalam su'ul khatimah. Bahayanya saat ketika nak mati itu, tuan-tuan, syaitan datang dengan bagai-bagai rupa untuk memperdayakan si hamba. Dan berapa ramai orang yang tewas dalam medan itu, tuan-tuan. Kalau Ahmad mengatakan, ya, aku dah bebas pada kamu, sedangkan nyawa aku masih ada, aku percaya kepada dia lebih pada Allah. Aku tolak itu dengan kalimah Allah, aku tolak dia itu. Dan Ahmad ini juga berkata, kita semua belum tentu selamat daripada Allah SWT, melainkan ketika kita melangkah, kaki kita masuk syurga dan kaki kiri kita berada atas titian sirat, pun kita belum boleh rasa yakin kita selamat. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Sebab itu Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya
wa yudhillullahu zalimin. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang yang beriman itu, yang berusaha untuk menambah iman itu, Allah tambah imannya di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah buat apa yang dikehendaki olehnya, bukan apa yang kau kehendaki, apa yang dia kehendaki, bukan apa yang kau mahu, apa yang dia mahu. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kataan ini juga menjelaskan kepada kita bahawa orang yang berusaha untuk menambah iman itulah orang yang hatinya lapang, kerana hidupnya walaupun hartanya tak banyak tapi jiwanya luas. Walaupun wangnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian tak seberapa, tapi fikirannya tenang, lapang. Dia tak perlu jadi penghamba kepada orang, dia tak perlu menggadai prinsip, dia tak perlu jadi pengampu kepada orang, dia hanya menjadi hamba kepada Allah SWT. Bercakap memang senang, tapi nak buat ini memang payah tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. La ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Jadi tasbitul fuad, insyirahul qalb, lahir dengan sebab kita mujahadah untuk beriman kepada Allah, berusaha bersungguh-sungguh menambah iman. Apa yang kita nampak depan kita di kalangan orang yang menggadai prinsip, orang yang tak ada prinsip dalam hidup, yang hidupnya macam lalang, ke sana dia pergi, ke sini dia pergi. Maka tuan-tuan, orang beriman bukan macam itu gayanya. Orang beriman dia ada satu pegangan, paksi dalam hidup dia. Itu je tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Dalam ayat lain pada surah An-Nisa, Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu, keluar daripada kampungmu, saya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebahagian kecil saja dari mereka. Sungguhnya kalau mereka melakukan pelajaran ketapan yang diberikan kepada mereka, tentulah perkara itu lebih baik mereka dan dapat menguatkan iman mereka. Ketika Nabi SAW menyeru golongan Arab yang ada di Madinah untuk ikut baginda pergi ke menunaikan umrah, tetapi mereka memberikan macam-macam alasan. Mereka fikir kalau Nabi pergi, kalau Muhammad pergi, mereka berpura-pura beriman kepada Nabi SAW, munafiqun ini. Kalau Nabi pergi, nanti tak balik kita, harta kita, isteri kita, hamba kita, semuanya akan orang ambil. Kata orang-orang Arab, syaghalatna amwaluna wa ahluna faghfir lana. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Golongan munafikun di kalangan Arab ini memberi macam-macam dalih. Nanti dulu sekejap lagi, kami nak pergi hari itu, tengok-tengok Muhammad SAW dah keluar, Nabi dah keluar, padahal dia tak nak ikut. Tiba-tiba tuan-tuan, Nabi pun pergi ke Hudaibiyah dan berlakulah Sulhul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Yang kita kalau pergi menunaikan umrah tu, kita buat umrah sunat, satu tempat yang kita akan pergi Hudaibiyah. Lebih kurang dalam 20 km, 23 km dari Mekah. Tiba-tiba termeterailah perjanjian Hudaibiyah yang dengan perjanjian itu menampakkan musyrikun yang ada di Mekah telah mengiktiraf umat Islam. Dia satu benda yang penting. Kerana pengiktirafan itu menampakkan bahawa negara Islam sudah punya kedaulatan. Sebelum itu mereka menyerang. Sekarang bila mereka memeterai perjanjian damai Hudaibiyah itu, menunjukkan mereka takut pada umat Islam. Maka reputasi Nabi pun naik, uplifted orang-orang Islam. Maka golongan Arab yang tadi tak ikut pergi, mereka mula menyesal. Mereka mula rasa malu dan Nabi pulang ke Madinah dalam keadaan selamat. Mereka minta maaf, datang buat aduan-aduan palsu, alasan-alasan yang palsu mereka kemukakan kepada Nabi SAW. Inilah dia di antara kaitan yang menceritakan dengan golongan ini. Kalau diajak buat satu benda, banyak sangat alasannya. Kalaulah mereka buat apa yang Nabi suruh itu, dia akan menyebabkan iman mereka meningkat, hati mereka menjadi lapang. Kerana datang sembahyang subuh ni payah tuan-tuan. Kat Sungai Buloh tadi hujan lebat, selebat-lebatnya tuan-tuan. Sampai masuk Kuala Lumpur kering pula Kuala Lumpur ni. Agaknya banyak keberkatan kat Sungai Buloh tuan-tuan. Kan? Tengok nak pergi, bagi setengah wang. Nak pergi buat satu ibadah ni rasakan banyak kekangannya, banyak halangannya. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, untuk melakukan kebaikan ketaatan ini memerlukan daripada kita kesungguhan. Seperti peringatan Allah dalam banyak ayatnya. Yang ketiga tuan-tuan, hati menjadi tenang dan lapang bila kita banyak membaca.
dan bacalah yang betul. Kalau membaca ini mungkin ramai yang baca, tapi apa yang dibacanya? Dibacanya WhatsApp, dibacanya Telegram, dibaca padanya media sosial, Facebook. Berapa banyak kata-kata dusta dan cerita-cerita palsu yang diada-adakan, tuan-tuan. Berapa banyak cerita-cerita yang tak betul yang ada di situ. Yang disuruh kita untuk baca adalah kisah-kisah yang mendatangkan iman, hadis-hadis Nabi SAW, kisah-kisah para salafus salih. Berapa orang di kalangan kita yang agak-agak sudah membaca kisah Nabi daripada awal hingga ke akhir? Berapa orang di kalangan kita yang baca kisah Nabi daripada keakhiran sampai kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Nabi menangani golongan sahabat-sahabat yang tersilap, sebagai contohnya Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika Nabi membuat rundingan dengan para sahabat secara tersembunyi bahawa akan berlaku pembukaan kota Mekah, kita akan mengepung kota Mekah, 10,000 tentera yang ada hendaklah menyalakan api masing-masing di atas bukit keliling kota Mekah, supaya zahir kepada golongan kafir Quraisy di bawah itu, kalau 10,000 api, mereka membayangkan ada 100,000, kerana setiap unggun api ada 10 orang mengelilinginya. Strategi Nabi kita SAW ada baca tak? Berapa kali perjanjian ke Habsyah? Berapa kali hijrah itu berlaku? Bukan sekali sebenarnya. Baca tak kisah bagaimana Nabi SAW bertemu dengan Hubab bin Al-Munzir yang telah mencadang kepada Nabi supaya beralih tempat dalam perang Badar. Semua ini perlu dibaca, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tapi berapa orang di kalangan kita yang baca kisah-kisah seperti itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW dalam satu peristiwa, "Ya Rasulullah, dulu ada seorang namanya Ibn Jud'an, Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini seorang yang kaya raya. Asalnya dia perompak, karena sa'lukan min sa'ali Quraisy. Dia seorang pencuri yang terkemuka, perompak jalanan yang terkemuka. Tiba-tiba dalam satu perjalanan dia melalui gua dan menemui harta karun yang banyak dalam gua itu. Kemudian bertukarlah dia menjadi orang kaya. Dengan kekayaan yang diperoleh itu, dia menjadi seorang dermawan. Siapa yang nak kahwin, dia baginya wang. Siapa yang sakit, dia baginya wang. Siapa yang kehilangan suami, jadi janda, dia baginya wang. Dibiayai orang itu semuanya sepenuhnya. Allah bin Jud'an. Dan memberi orang makan 100 ekor unta dia sembelih, itu perkara biasa baginya. Wahai Rasulullah, bagaimanakah kedudukan Allah bin Jud'an ini, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, sungguhnya tidak memberi apa manfaat pun kebaikan dia, kerana dia tidak pernah pun berkata dalam hidupnya, wahai Tuhan, berilah kepada aku keampunan. Rabbi fili khati'ati yaumaddin. Dia tak pernah pun berkata kepada Tuhannya, pada Allah SWT, wahai Tuhan, ampunkan dosa-dosa aku yang lalu. Aku punya wang yang banyak ini pun sebenarnya bukan daripada aku, engkau juga yang beri. Aku tak tahu cara beribadat yang betul kepadamu. Kerana Allah bin Jud'an hidup sebelum Islam. Dia hidup sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Andai dia berkata satu kalimah sahaja, iaitu, ya Allah, ampunkan aku pada hari berlakunya perhitungan amal, dia masuk syurga, kerana dia hidup sebelum aku dibangkitkan, kata Rasulullah SAW. Tapi tak pernah pun dia mengatakan kalimah keampunan itu kepada Tuhan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berkaitan dengan hidup orang pada hari ini, yang kita baca, kita dengar, kita saksikan, memiliki harta yang begitu banyak. Kalau dia bagi 1/10 daripada hartanya pun satu dunia, orang dapat sebanyak 1 juta. Orang bercerita tentang fulan bin fulan ini. Tapi ketika berdakwah kepadanya, dia mengatakan, tak apalah, saya gembira kalau ramai orang masuk neraka. Ini pernah berlaku pada Abdullah bin Jud'an, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi membaca kisah Nabi dan juga kisah para sahabat yang betul, yang sumber yang betul ini akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan kita kepada Allah SWT. Sebab itu Allah menyatakan dalam surah Hud ayat ke-20, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kullan naqussu 'alaika min naba'i rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatun wa dhikra lil mu'minin. Dan semua kisah Nabi dan Rasul yang kami bawakan kepadamu, wahai Muhammad, tujuannya untuk menegurkan hatimu, melapangkan fikiranmu, wahai Muhammad, dan datangnya kebenaran kepada mereka sebagai pengajaran untuk kamu semua, supaya menambah iman kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kehidupan ini, usah risau sangat bab pertambahan nilai aset harta yang bakal kita tinggalkan kepada anak-anak. Kerana terbukti pada hari ini kehidupan keturunan lebih baik pada keturunan datuk nenek moyangnya. Betul kan? Datuk nenek moyang kita duduk kat kampung makan ubi kayu, minum air paip, minum air telaga. Rumahnya serba sederhana, tak ada kaya macam kita pada hari ini. Membuktikan kepada kita, usaha kita risau sangat anak-anak yang akan datang itu, pandailah mereka cari kehidupan. Yang kita kena risau iman kita, iman mereka. Ini perkaranya.
Tapi yang jadi masalah pada ini, kita lebih risau dunia ini daripada akhirat. Dah makan, nak tengok, kalau telefon nak tanya, dah makan ke belum? Macam mana peksa itu? Tak tanya pula, sembahyang zuhur dah buat nak? Sembahyang awal waktu, ada tak cakap begitu? Sembahyang subuh tadi pukul apa? Dah bangun lambat. Orang tak sembahyang ni Allah hilangkan nur pada wajahnya. Ada tak cakap pada anak kalimah-kalimah motivasi macam tu? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, membaca kisah para Nabi, para Rasul ini perlu lakukan setiap hari, macam kita makan vitamin setiap hari untuk pastikan tubuh kita sihat. Kerana membaca ini menegurkan iman, melapangkan hati, menenangkan fikiran. Kita belajar daripada kehidupan mereka. Kalau kita pernah sakit, Nabi Ayub lagi dahsyat sakit daripada kita, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi, kalau kita seorang pemimpin yang besar, Nabi Sulaiman tu lagi besar pimpinannya daripada kita. Kenapa kita tak ambil pengajaran daripada mereka? Nampak tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya, jadi inilah dia perkara yang mempelajari kisah para Nabi, para salafus salih di kalangan orang beriman ini akan menambah iman kepada Allah SWT, menyebabkan hati lapang. Yang keempat, antara perkara yang menambahkan keimanan kepada Allah dan melapangkan hati kita, beri kelapangan hati adalah banyak berdoa kepada Allah SWT. Ya, doa yang paling mudah yang kita kena amalkan waktu hati sedang resah, gelisah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Ketika Nabi Ibrahim dikepung dalam api yang nak dibakar dalam api itu, elastik tuan-tuan, api itu telah dinyalakan 2 minggu. Dalam kisah-kisah Israeliat sampai burung terbang di atas menjatuh ke bawah. Terbesarnya api itu, sampai perempuan yang paling uzur di kalangan Bani Kanaan itu pun datang membawa kayu dengan sebelah tangannya kerana sebelah lagi lumpuh. Dia berkata, kalau aku sihat aku bawa banyak kayu, sedangkan dia sudah lumpuh. Perempuan itu pun bawa kayu. Betapa durjananya masyarakat zaman itu menentang Nabi Ibrahim AS. Betapa jahatnya. Perempuan yang paling leceh sekali, yang paling sakit, yang paling lumpuh sekalipun bawa kayu dengan tangannya, berkata, kalau aku mampu aku bawa lebih, tapi ni tangan anggota aku yang boleh, kerana geramnya pada Nabi Ibrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alladzina idza aqallahum nasu innan nasa qad jam'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ingatlah orang yang ketika orang ramai berkata kepadanya, fulan, takutlah engkau, ramai orang nak celakakan engkau ni, ramai orang nak hentam kau ni, ramai orang nak kepung kau, ramai orang nak mudarat pada engkau. Takutlah engkau, wahai fulan. Jawapan fulan itu, tak ada, aku tak takut siapa melainkan Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka tuan-tuan, inilah doa yang kita baca waktu kita dalam kesulitan, kesukaran. Kalau baca, tambah lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Al-Imam An-Nawawi dalam Azkar mengatakan, tak ada seorang pun mengucapkan kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, melainkan Allah akan keluarkan dia daripada kurbah yang dialami itu, kesusahan yang dialami itu. Inilah doa yang telah dibaca oleh Sayyidina Yunus AS ketika berada dalam ikan Nun. Wa nada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus berdoa kepada Allah dalam kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan. 3 kegelapan tuan-tuan. Malam gelap, laut gelap, perut ikan gelap. Lalu suara itu didengar oleh malaikat. Malaikat berkata kepada Tuhannya, wahai Tuhan, macam pernah dengar je suara ini. Siapa punya suara ni, wahai Tuhan? Siapa punya suara ini? Maka Allah menjawab, ini suara Yunus, yang aku hukum dia. Jawapan malaikat, wahai Tuhan, dia tidak pernah berhenti berdoa waktu dia senang. Siapa yang berdoa pada Allah waktu senang, waktu susah dia berdoa, Allah mendengar pada hajat. Tapi siapa yang berdoa pada waktu senang, waktu susah, senang dilupakan Tuhan, Allah tidak akan ingat dia, tuan-tuan. Ingat Allah waktu senang dan susah. Fi sarra'i wad dharra. Ingat Allah waktu kita senang, waktu kita susah. Tambah lagi dengan doa, tuan-tuan. Allahumma fariyal hammi wa ya kashifal ghammi.
Ya mujib da'watil muttarin, rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma, anta tarhamuni warhamni birahmatin tughnini an rahmati man siwak. Tambah lagi dengan doa tuan-tuan ketika susah ini. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak, anta ja'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina wa ghumina ya arhamar rahimin. Nabi bersabda, kalau engkau baca doa ini, Nabi memberi garanti Allah akan hilangkan kesukaran dalam hidup kamu. Pasti Allah akan hilangkan kesukaran dalam hidup kamu. Berapa orang yang waktu kita susah kita baca doa ini tuan-tuan? Ataupun kita pergi mengadu kat Facebook, ceritakan kesusahan hidup kita, lalu baca satu dunia orang. Kita membuka aib diri kita sendiri sebenarnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dah berpisah, sudahlah, tak payahlah cerita kat Facebook sampai satu dunia orang tak kenal kau membaca, buat apa? Kan kebaik kalau kau doa kepada Allah, ya Allah, banyaknya salah aku tak tahu mana silap aku ya. Berilah kepada aku ketenangan. Ayah ibu aku berkahwin tenang, lapang. Kenapalah aku macam ni, gundah gulana, susah hati? Yang sebenarnya begitu. Tapi yang terjadi sebaliknya. Kenapa tuan-tuan? Kerana kehidupan kita, kiblat kita bukan akhirat, kiblat kita dunia. Kiblat kita bukan Tuhan, bukan Allah. Kiblat kita adalah segala-galanya dunia. Bicara sikit, buka mulut sikit dunia. Cerita sikit dunia. Cerita sikit wang. Cerita sikit pencapaian orang. Cerita sikit famous. Tak ada benda lain. Inilah dipanggil sebagai ijab al-mar'i bi ra'yihi. Ini tiba waktu semua orang kagum dengan diri sendiri. Dan dia tidak kagum lagi apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana hidupnya selesai tuan-tuan? Ibarat kereta yang kita gambarkan tadi, patut repair dia, perlu kepada manual daripada pencipta, pembuatnya. Tapi dia pergi tengok tempat lain, manual lain, maka jadi lainlah, ranaplah kereta itu. Macam itulah mudahnya untuk faham apa yang berlaku dalam kehidupan kita, bengkoknya, penyimpangannya, kerana perkara ni tuan-tuan, asasnya tidak betul. Kalau kita bayangkan yang kita baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim 17 kali sekurang-kurangnya seharian, itu tunjukkan aku jalan lurus. Jalan lurus ni kalau kita ikut GPS, dia adalah jarak paling dekat di antara dua titik, bukan? Kalau dia bearing dia sikit saja degrinya menyimpang, dia tak sampai ke ujung tu tuan-tuan. Maka betul akan balik semula kiblat dalam hidup kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mengajar kepada anak kita untuk mengucapkan doa-doa yang simple. Kalau tak boleh nak panjang, yang paling pendek, la haula wala quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tak boleh ke tuan-tuan? Tak boleh kirim doa-doa yang mesra seperti ini kepada anak-anak kita yang mungkin tengah mengalami peperiksaan, tengah stres kat luar sana. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Baik. Lagi doa yang Nabi SAW ajar kepada kita yang jarang-jarang Nabi tinggalkan, seperti riwayat Ummul Mukminin sebagai contohnya, ataupun Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ataupun hadis yang lain, riwayat Al-Bukhari daripada Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ini adalah doa untuk penetapan hati, ketetapan hati. Artinya tetaplah hati itu lapang dia. Dia tak perlu gusar, tak perlu bimbang. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa ka'anu yattaqun. Wali-wali Allah ini bukan yang boleh terbang kat udara semata-mata, itu wali yang tinggi. Jalan atas air, berapa orang yang Allah berikan kurnia macam tu. Tetapi kata Imam Ghazali, kalau kamu dalam hidup ini dapat menjauhi yang haram, mentaati perintahnya, melakukan ibadahnya tanpa bertangguh-tangguh, itu engkau wali Allah sebenarnya. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Di setengah masjid sembahyang subuh seperti ini, yang datang sembahyang ini orang berkereta mewah. Macam mana dia ada kesempatan untuk datang ya, pada perniagaannya besar? Dia datang sembahyang, awal dia sudah datang. Tak percaya, lihatlah masjid-masjid tuan-tuan sendiri pun. Tapi kalau kita pergi kadang-kadang ke flat-flat Pengesapuri, tak bangun subuh, dia usahakan datang sembahyang kat surau, kat bawah je, Pengesapuri itu kosong. Kerana malam tadi tengok bola, terlepas subuh. Macam mana hidup nak jadi baik tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian?
La ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Jadi kita mohon kepada Allah supaya hati itu tenang, hati itu lapang, hati itu tetap dalam agama Allah. Yang beri rezeki adalah Allah SWT. Yang kelima, sebab hati menjadi lapang, jiwa menjadi tenang, ini adalah zikir kepada Allah secara konsisten. Kerana Allah menjelaskan surah Al-Anfal ayat ke-45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, apabila kamu bertemu dengan golongan yang kamu tentang itu, musuh-musuh itu, maka fathbutu, tetapkan hati kamu, ingat Allah banyak-banyak supaya kamu boleh kemenangan. Ingat Allah banyak-banyak supaya kamu boleh kemenangan. Kita pergi ziarah orang sakit ke hospital, usianya sudah lanjut, nak baca Quran pun tak nampak, semput dia kata. Apa nak bawa? Wang dia banyak dah. Bawa tasbih boleh tak? Ada orang kata pakai tasbih itu bid'ah. Jawapannya, fatwa para ulama masuk daripada Azhar, daripada negara kita, hukum pakai tasbih itu harus, mungkin jadi sunat. Kerana kalau kita bawa tasbih bagi kat dia, dia pegang tasbih itu, dia ingat Allah, letak tasbih kat dia. Ya, mudah-mudahan saya Allah, Allah, tak boleh nak ucap apa pun, Allah, Allah, Allah ada kan, supaya hati jadi tenang. Kerana kita dah beritahu awal-awal tadi, orang menuju ke hujung hayatnya banyak cabaran ni tadi, banyak gangguannya, banyak godaannya, banyak syaitannya untuk melalaikan dia. Mudah-mudahan dengan ada tasbih itu dia dapat ingat Allah. Kerana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pun pernah kelihatan menyusun batu-batu untuk dia ingat bilangan menyebut nama Allah itu supaya tak lupa. Maka para ulama memfatwakan harus untuk pakai tasbih. Tak kisahlah tasbih elektronik ke, tasbih fizikal ke, tak ada masalah kat situ. Mudah-mudahan orang ini dapat ingat Allah. Yang keenam, hati menjadi tenang dan lapang apabila kita ni bekerja untuk agama Allah. Kerana itu Allah menyatakan dalam surah Yusuf ayat ke-108, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ketika Nabi Yusuf berada dalam penjara, bayangkan tuan-tuan, Rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih. Nabi Yusuf telah pun dikonspirasikan sehingga masuk penjara. Dalam penjara tentulah stres, bukan? Serba sederhana, memang segala-galanya tak cukup, hidupnya tertekan, tak ada apa, tak ada masa depan, keluar penjara pun tak dapat kerja nanti. Apa Nabi Yusuf buat dalam penjara? Berdakwah, mengajak orang jadi baik. Ya, maka inilah yang Allah gambarkan. Kerja dakwah akan menyebabkan hati kita berputik dengan keimanan, kesuburan, kelapangan hati, keseronokan. Jadi buatlah kerja dakwah. InsyaAllah dengan cara demikian hati kita menjadi lapang. Yang ketujuh, cara untuk mendapat hati yang tenang, jiwa yang lapang ni, hendaklah kita mencari orang-orang saleh untuk bersahabat dengannya. Buktinya apa? Dalam surah Al-Kahfi ayat ke-28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furta. Ayat ke-28 surah Al-Kahfi. Bersabarlah kamu bersama orang menyeru Allah pagi dan petang, mengharapkan keridhaannya. Janganlah mata kamu paling daripada mereka kerana mengharapkan perhiasan dunia. Nanti hati kamu akan menjadi tak cukup, hati kamu menjadi gelabah. Kerana melihat pencapaian keduniaan orang membandingkan dirimu, kamu akan rasa ketinggalan, kamu rasa susah hati. Sebaliknya, jumpalah orang bertakwa, berdampinglah dengan mereka, bercakap dengan mereka. Kalau berada kat masjid ni lepas sembahyang, jangan menonong je keluar. Duduklah tegur sahabat, apa khabar tuan, macam mana, sihat ke? Hari tu pergi umrah macam mana? Tanyalah tuan-tuan, soalan-soalan yang menyebabkan kita mesra, open question, tanya orang. Rapatkan hubungan kita dengan orang lain. Jangan habis sembahyang menonong je keluar, buat tak tahu, buat tak kenal je pada orang lain. Padahal orang ni lah mungkin akan memandikan kalau kita mati jenazah kita nanti. Sembang, bertanya soalan yang baik-baik. Apa khabar? Oh, anak pergi ATM, Allah bagus ni, ambil kos apa? Anak kita pun ada kat sana, tak payah nak puji diri kita, pujilah dia. Pujilah orang sikit tuan-tuan. Oh, smart hari ni. Ni kopiah beli kat mana ya? Cantik, saya pun nak beli juga. Padahal biasa je. Cakap yang baik-baik tuan-tuan. Bagi semangat kat orang. Ya. Kerana orang-orang ini adalah orang yang akan membantu kita waktu kita susah, waktu kita meninggal dunia. Kena ingat tu. Ada seorang bernama Abdullah bin Abi Sarah. Beliau adalah salah seorang daripada katabatil wahyi, penulis wahyu. Abdullah bin Abi Sarah.
Alif Lam Sin Ra Ha. Abdullah bin Abi Sarh. Beliau ini adalah sepenyusuan dengan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Oleh kerana bijaknya Abdullah bin Abi Sarh ini, beliau terpilih untuk menjadi salah seorang daripada penulis wahyu pada zaman Nabi SAW. Hebat tu. Ni orang-orang yang bijak, tulis wahyu, tak boleh salah. Maka turunlah ayat daripada surah Al-Mu'minun. Nabi pun bacakan sampai kepada ayat walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhama fakasawnal idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar. Nabi pun berhenti. Sampai sini Nabi berhenti. Abdullah bin Abi Sarh ini, sahabat yang bijak ini, dia sempurnakan ayat fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Disempurnakan ayat. Nabi baca tak habis, Nabi stop. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Nabi berhenti. Dia jawab fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ayat ni maksudnya, kami telah menciptakan manusia daripada saripati tanah. Kemudian daripada kami jadikan setitis air daripada tempat yang kukuh simpanannya, itu rahim kan. Ya, saintis membuktikan padanya karena makin maknanya kukuh itu rahim orang perempuan. Walaupun orang perempuan itu lemah lembut sifatnya, tapi Allah telah jadikan rahim dalam badannya itu kuat untuk memegang benih ini, dan ketika bercantum berlaku proses manusia itu kuat. Isteri kita jatuh, isteri kita pergi kerja, isteri kita bawa kereta, isteri kita stres tak jatuh, itu kuat itu. Betul kan? Allah sebut qarar makin, tempat yang teguh, solid room, kuat. Kami jadikan daripada setitis mani itu segumpal darah. Segumpal darah itu kami jadikan seketul daging. Kemudian lepas seketul daging itu kami jadikan dia bentuk yang lain. Nabi stop kat situ. Maka Abdullah bin Abi Sarh menjawab, Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Nabi pun menjawab, hakadha unzil. Memang betul apa yang kau baca itu, macam itulah Allah sebut. Faham tuan? Ada beberapa ayat para sahabat baca sebelum Nabi turunkan kerana bersihnya fitrah sahabat itu sampai ia menyamai apa yang telah ada di sisi Allah. Bukan Allah ikut manusia, bukan. Kena faham tu. Macam Sayyidina Umar minta Nabi penjelasan tentang arak. Berapa kali ayat turun tentang arak saya sebutkan tadi. Bukannya Sayyidina Umar tahu apa yang ada di sisi Allah ataupun dia bercakap Allah ikut apa dia cakap, tidak. Tapi kerana bersihnya fitrah Umar itu menyebabkan dia bercakap benda-benda yang ada di sisi Allah sebelum diturunkan lagi. Mendengar saja bacaan Nabi itu, Abdullah bin Abi Sarh lari daripada Islam, murtad dia. Kerana dia berkata, sebenarnya bawa aku tahu Muhammad, dia ketandusan idea sebenarnya. Aku geng dia dulu. Aku duduk dengan dia, aku tahulah, aku tulis wahyu. Rupanya dia tak ada idea, aku sebut, dia kata betul. Maknanya bukan Allah yang turunkanlah tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Abdullah bin Abi Sarh jawab macam tu tuan-tuan. Murtad dia. Dan ketika berlaku pembukaan kota Mekah, Nabi telah buat perisytiharan, nama dia masuk dalam list 11 orang itu yang kena dibunuh dia. Ini jumpa Allah bin Abi Sarh, bunuh dia. Kerana buruknya jahat dia itu selepas dia keluar dari Islam. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau zaman sekarang orang berlaku demikian, tak heranlah. Kerana orang sekarang bukan ada iman macam orang terdahulu. Bertukar-tukar, tak ada prinsip, melompat sana, melompat sini. Ya, tapi dalam zaman Nabi dulu pun dah berlaku benda begini. Abdullah bin Abi Sarh ini, akhirnya Nabi pun buat perisytiharan. Tapi oleh kerana Abdullah bin Sarh ni baik dengan Sayyidina Uthman bin Affan, Uthman bin Affan datang merayu pada Nabi, wahai Nabi, tolonglah Abdullah bin Sarh ni baik Nabi, dia tersilap, maafkan dia. Dia sepenyusuan dengan saya, wahai Rasulullah. Sayyidina Uthman bin Affan, kalau dia minta apa-apa pada Rasulullah kerana banyak pengorbanannya untuk Islam, Nabi akan makbulkan, Nabi akan terima. Nabi pun menerima permintaan daripada Sayyidina Uthman untuk tidak mengapa-ngapakan Abdullah bin Abi Sarh ini. Tuan-tuan, Abdullah bin Abi Sarh pun menyesal di atas kesilapannya, kembali kepada Islam. Wa hasuna islamuhu, dan baik Islamnya sehingga dia mati syahid selepas Nabi SAW wafat, kira-kira pada zaman
Utsman bin Affan ataupun Muawiyah. Jauh selepas itu. Panjang umurnya selepas daripada taubat masuk Islam balik semula, dan dia menjadi orang yang kuat Islamnya berkat sahabat, tuan-tuan. Sahabat penting. Kita kena cari sahabat yang betul. Kerana sahabat yang betul akan menenangkan hati, membetulkan kita, menegur kita. Kadang-kadang sahabat ni duduk kat kedai kopi je. Ustaz bercakap tangtung-tangtung kat kuliah, dia tak dengar. Tapi kawan dia duduk kat kedai kopi cakap, dia terima. Betul, betul. Percaya dia kat kawan dia. Penting orang yang baik untuk betulkan kita, tuan-tuan. Sahabatlah dengan orang baik. Berguna di dunia juga di akhirat. Dan tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, yang terakhir sekali disebut, tuan-tuan, iaitu yang ke-8. Kita nak tenangkan hati, banyakkanlah kesabaran, dan selalulah berdoa kepada Allah supaya dikurniakan kesabaran. Kerana itu antara doa yang paling baik untuk kita baca, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, beri pada aku kesabaran dan matikan aku sebagai orang yang Islam. Bila kita ditimpa satu musibah, bacalah doa ini. Tapi kalau tak ditimpa musibah, jangan baca doa ni. Kerana satu hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mendengar seorang baca, Allahumma ja'alni minas sabirin, Allahumma ja'alni minas sabirin, Allahumma ja'alni minas sabirin. Sayyidina Ali tegur dia, kau minta ujian ke? Kau minta musibah ke? Dia jawab, Sayyidina Ali, saya baca doa betul lah, Allahumma ja'alni minas sabirin, ya Allah, jadikan aku kalangan orang yang sabar. Jawapan Sayyidina Ali bukan macam tu. Doa seperti itu kalau engkau ditimpa musibah. Kalau engkau tak ditimpa musibah, dalam general punya keadaan, kau baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Baca doa yang lain daripada itu. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ujung surah Al-Baqarah itu baca. Kalau tidak ada ujian, jangan pandai-pandai baca Allahumma ja'alni minas sabirin. Kerana Allahumma ja'alni minas sabirin tu, engkau minta kepada Allah jadi orang sabar. Kenapa? Hanya orang ditimpa musibah saja akan sabar. Tengok kefahaman Sayyidina Ali kepada ayat Allah. Peristiwa ini, perkara ini disebut oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Baik, tuan-tuan, yang terakhir sekali, yang ke-9, cara untuk menyebabkan hati ini lapang, jiwa menjadi tenang, adalah banyak mengingatkan mati dan membayangkan nikmat syurga dan azab di neraka. Kerana macam mana susah pun dalam kehidupan ini, sebenarnya susah lagi hari akhirat. Macam mana payah sekalipun, pasti ada akhirat yang jauh lebih payah. Maka Allah SWT mengurniakan kepada kita kesukaran di dunia untuk penghapusan dosa-dosa kita dan ringan kita di akhirat. Bila Nabi melihat keluarga Yasir diseksa, ya, bapanya merupakan orang pertama mati syahid, ibunya dibunuh dengan keji sekali, maka Nabi telah mengatakan kepada keluarga Yasir ini, sabran ya ala Yasirin fa inna mau'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, sabarlah, kerana penungguan kamu akan berakhir dengan syurga. Sabra ala Yasirin fa inna mau'idakumul jannah. Kamu susah-susah pun akhirat adalah lapang hati kamu, tenang fikiran kamu. Ini semua pahala untuk kamu. Sabarlah menghadapi. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dalam waktu yang kita habiskan di sini untuk mendengar ayat-ayat Allah dan pesan-pesan daripada Rasulullah SAW. Dan doa yang telah kita pelajari ini, mudah-mudahan menumbuhkan iman dalam hati kita, menyuburkannya, memberikan kelapangan fikiran dan juga jiwa raga kita. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhina wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ridina wa ridana. Allahumma inna abiduk banu abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fil qada'u nas'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمنا يا أرحم الراحمين. اللهم فرج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا عن رحمة من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله